Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kitab kita nama dia Riyadhus Salihin, maknanya taman orang-orang yang saleh. Nak jadi orang saleh masuk dalam taman ni. Itu maksud Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika dia letak sebuah kitab nama dia Riyadhus Salihin. Orang saleh ni lah cara hidup dia. Tidak payah. Bab kelebihan sembahyang berjamaah. Jadi kita masih lagi bab sembahyang jemaah. Perbincangan kita pada kali ini tu iaitulah babul hassi ala huduril jama'ati fi subhi wal isya. Bab galakkan supaya sembahyang berjamaah bagi sembahyang subuh dan isya. Jemaah lain tu kena sembahyang dah, tapi isya dengan subuh ni ada hak istimewa dia sendiri. Keistimewaan dia sendiri tu ada. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kesabaran setiap hamba-hambanya dengan berbagai-bagai dugaan dan halangan. Tuhan nak tengok kita sabar ke tak sabar. Baik perkara tersebut berhubung dengan keduniaan dan juga ke akhirat. Jadi ada benda yang kita sabar dalam dunia, ada sabar dalam akhirat. Jadi dua-dua tu sabar belaka. Perlu kepada kesabaran. Di antaranya ialah diwajibkan sembahyang fardu 5 waktu bagi mereka yang telah cukup syarat-syaratnya. Jadi syarat dianya orang Islam, orang balik dan orang yang tidak haid, itu syarat-syarat yang telah kita belajar dulu. Oleh itu adalah digalakkan oleh Islam supaya umatnya mengerjakan sembahyang isya dan subuh dengan cara berjamaah. Isya dengan subuh berjamaah ni ada kelebihan sendiri. Semaya jemaah tu lima waktu tu memang kelebihan ada. Tapi hak ni ada tambahan lagi. Kerana ganjaran pahalanya sangat besar kepada orang yang mengerjakannya. Jadi dalam bab ini Imam Nawawi telah bawa kepada kita 3 hadis dan 1 tambahan. Mana 4 hadis? 3 hadis lah. Hadis yang pertama, an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim itu bunyi dia. Wa fi riwayat Tirmidzi an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shallal isya'a fi wal fajra wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyami lailatin. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Maksud hadis ini daripada Utsman katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan salat isya berjamaah. Jadi kita sembahyang isya di masjid berjamaah, seolah-olah ia mendirikan salat sebahagian waktu malam. Jadi kalau malam ni ada 10 jam, kita sembahyang isya jamaah ni 5 jam kita telah berdiri malam. Qiyamul lail. Itu kelebihan dia. Dan sesiapa yang mengerjakan sembahyang subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah ia mendirikan sembahyang 1 malam penuh. 5 jam lagi bila kita sembahyang subuh kembar, takut bercantum di antara isya dengan subuh, maka jadi 10 jam lengkap. Orang ni sembahyang berjamaah qiyamul lail walaupun dia tidur di rumah dia. Lebih tak lebih? Lebih kelebihan ni. Apa tak lebihnya? Orang duduk sembahyang berjamaah walaupun tidur di rumah dia, tetapi dia pahala dia dapat apa ni? Qiyamul lail. Jangan tinggal tuan-tuan, jangan lari. Sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah, dua-dua ni mesti kena ada. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Utsman juga katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang datang sembahyang isya dengan berjamaah, baginya pahala seperti sembahyang sebahagian daripada malam. Seolah-olah kita berdiri sembahyang malam 5 jam ataupun 6 jam. Tengok waktu malam lah. Malam kita berapa jam? Sembahyang isya berjamaah tu macam kita sembahyang setengah malam.
Kita tak semaya dah, balik duduk rehat rumah kita dah. Mungkin tidur dah setengah tu, tapi pahala duduk berjalan. Dan sesiapa yang bersembahyang isya dan subuh dengan berjamaah, maka pahalanya sama dengan mengerjakan sembahyang satu malam suntuk penuh semalam, seolah kita berdiri daripada isya sampai ke subuh, tak berhenti-berhenti solat, pahalanya dapat sedemikian. Ini istimewa sembahyang subuh dengan sembahyang isya berjamaah. Sama dengan cerita kita di bulan Ramadan, bila kita sembahyang tarawih bersama dengan imam sampai sudah, kutibalahu qiyamul lailatin, ditulis pahala diri malam, seolah-olah dia tarawih sampai subuh. Orang lagi setengah jalan habis dekat tu, rugilah dia. At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Pengajaran hadis, orang yang mendirikan sembahyang isya dan subuh dengan cara berjamaah akan mendapat pahala sama dengan ia mengerjakan sembahyang sepanjang malam dan juga sembahyang sunat tahajud. Allahu Akbar. Jadi terlalu hebatnya orang yang boleh mendirikan sembahyang malam, sembahyang dua waktunya besarnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kesabaran hamba-Nya mengerjakan ibadah fardu dan sunat. Oleh yang demikian, orang yang paling sabar dan bersungguh-sungguh sahaja yang akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Orang yang sabar, orang yang bersungguh, orang ni dapat. Orang yang lari balik, macam mana? Pasal itulah dilepas sembahyang maghrib jangan lari, tunggu orang mengajar, dengar kuliah, baca Quran sampai isya. Ada setengah orang tu maghrib mari, isya tak dapat dah. Sebab bila dia keluar daripada masjid, pergi pasar malam, lekat di pasar. Oh, tak ada. Habis. Tak apa, isya panjang. Habis, maya pun tengah malam dah. Qiyamul lail sungguh dia ni. Qiyamul lail sembahyang isya lewat. Itu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Nak suruh orang yang ni boleh. Oleh yang demikian, orang yang paling sabar dan bersungguh-sungguh sahaja akan dapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Orang ni, orang sabar dia dapat. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui betapa besarnya pahala mengerjakan sembahyang isya dan subuh dengan berjamaah. Kalau orang tahu, tapi dah tak tahu nak macam mana. Kalau kamu tahu, kata Nabi, nescaya mereka akan melakukannya sekalipun dengan cara merangkak, mengakak, pergi lagi. Kita ni hak boleh berjalan pun tak pergi. Nak macam mana? Orang yang tahu merangkak. Orang sakit suruh orang pimpin, anak-anak hantar dengan kereta, gendong dengan motosikal, nak pergi juga kerana dia tahu kelebihan yang besar. Tapi bagi orang yang tak tahu, sihat walafiat tubuh badan, kereta depan tangga tu penuh, parking tak ada, tak sampai juga ke masjid. Macam mana? Nasib lah, nasib. Allah Ta'ala pilih siapa yang dia kendaki, dia akan biarkan siapa yang dia kendaki. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini telah pun disebut dahulunya secara lengkap dengan panjang lebar. Pengajaran hadisnya apa? Setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya akan memberi keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada diri orang itu sendiri. Orang ini akan dapat. Lebih-lebih lagi jika mereka banyak menghadapi kesukaran serta kepayahan semasa melakukannya. Orang ni payah nak pergi masjid, tak sihat dia, sakit, nak perjalanan jauh, lagi besar dia punya pahala. Jangan bimbang. Yang kedua, orang yang paling banyak mendapat ganjaran pahala di atas amalan mereka ialah mereka yang paling sabar dan ikhlas dengan apa yang dikerjakan. Itu memang syarat dia dah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu sembahyang pun yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik melainkan untuk menunaikan sembahyang subuh dan isya. Bagi orang munafikinya, hak dia rasa berat nak pergi sembahyang apa?
semaya subuh dengan semaya isya. Sebab apa dia pilih dua orang ni? Dua semaya ni, kenapa dia pilih dua orang ni? Tetapi sekiranya mereka mengetahui, kata Nabi SAW, kalau mau tahu betapa besar pahalanya kedua-dua sembahyang itu, nescayalah mereka akan berusaha untuk menunaikannya sekalipun dengan merangkak. Ya ulang sekali lagi, kalau mau tahu kelebihannya, merangkak kamu mari juga. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, pengajaran hadis. Yang pertama, orang yang tidak mengambil berat untuk menunaikan sembahyang isya dan subuh boleh dibandingkan dengan orang munafik. Kita tengok orang azan isya duduk mana orang ni? Duduk rumah dia tengok berita perdana dia panggil. Duduk di kedai minum kopi. Dengar masjid pun bukan jauh, tak pergi. Jadi orang ni boleh ditengok sifat dia, ada sifat yang tidak baik dalam diri dia. Kerana kedua-dua sembahyang tersebut mempunyai pahala yang besar kepada mereka yang rajin menunaikannya, lebih-lebih lagi dengan cara berjamaah. Yang kedua, kita hendaklah berusaha dari semasa ke semasa menambahkan lagi amalan kebajikan kepada Allah, kerana masa matinya kita tidak boleh diketahui melainkan Allah Ta'ala jua. Tuhan yang tahu bila nak mati kita. Kalau kita tahu kita nak mati, boleh jadi kita buat persiapan agak luar biasa sikit. Cuma mungkin timbul soalan, kenapa dua salat ini dikhususkan? Isya, Maghrib. Dan dikaitkan dengan munafikin di sini. Jadi ulama mengatakan orang munafikin dia pergi semaya yuraunan nas, nak tunjuk pada orang. Tujuan dia semaya bukan nak semaya sungguh, nak tunjuk pada orang. Bila nak tunjuk pada orang, zaman dulu isya ni gelap, tak ada lampu. Subuh gelap juga. Jadi kalau dia kata kalau kita pergi waktu tak ada orang ni, sia-sia ya. Orang tak tengok kita. Itu dia tak pergi. Jadi pasal itulah orang munafikin dulu dia pergi nak tunjuk pada orang. Kita hari ni oleh kerana lapu banyak, pakai tak pergi belakang. Subuh tak pergi, isya tak pergi, zuhur tak pergi. Bila dia pergi, bila ada majlis rasmi pembesar-pembesar mari, duduk awal lagi mari. Bawa jadah lagi, jadah masjid kapek masjid Camir dah. Bawa lagi jadah nak tunjuk dia ni warak, mari masjid awal. Lebih-lebih lagi waktu nak mengundi AJK masjid, cepat lagi mari. Ini cerita. Jadi benda-benda lagi tu kita boleh kait. Kalau dulu munafikin tak pergi sembahyang isya dengan masjid Maghrib, kerana apa? Kerana gelap, orang tak nampak. Hari ni orang tak nampak, kecuali waktu-waktu ada majlis rasmi pakat pergi masjid. Waktu lain tak pergi. Ini pun termasuk dalam sifat yang sama. Wal-iyazubillah. Jadi kita nak ada orang ke tak ada orang ke, asal kau punya azan, pergilah kita ke masjid. Walau habwan, mengangkat pergi juga. Apa salahnya? Maka di sinilah kita nampak bahawa apa yang disebut oleh Nabi di sini, orang munafikin tak mau pergi dua salat ini kerana apa? Kerana waktu itu waktu gelap. Ada juga tafsir ulama menafsirkan bahawa waktu rahah wan naum. Kerana dua waktu ni waktu rehat, waktu orang tidur. Zaman dulu orang tidur awal tidur. Lepas maghrib dia orang penat kerja di kebun, kerja di ladang, balik tidur. Subuh waktu tidur juga. Subuh sekarang ni pun sama juga, macam dulu jugalah waktu tidur. Tapi dulu mungkin waktu isya orang tidur awal. Bila zaman mari televisyen ni bertukar tajuk. Mari pasar malam pula, mari segala pasar ni. Manusia ni pelik. Kedai makan boleh buka sampai pukul 4 pagi, ada manusia makan. Kadang-kadang kita duk mikir malu juga kau kambing. Demon ni pun ada waktu makan. Tidak ada waktu makan dia. Waktu makan malam dia tak pergi dah nyai. Dia duk makan mana ada tu ya. Orang ni tak boleh pada tu lagi. Jadi nampaklah tuan-tuan muslimin semua, kita berpindah pada bab yang seterusnya. Babul amri bil muhafazati ala salawatil maktubati wan nahyil akid wal wa'idis syadid fi tarkihinna. Bab perintah supaya menjaga, yakni memelihara sembahyang fardu, dan larangan serta ancaman yang keras sesiapa yang meninggalkannya. Jadi bab kita ni bab perintah jaga sembahyang, ancaman yang keras daripada orang yang meninggalkannya. Sembahyang fardu merupakan kewajipan yang telah disyariatkan kepada semua umat Islam melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Oh, ini jelas dah kita dengar cerita belakang. Isra, Nabi kita Mi'raj, terima wahyu salat. Setiap orang Islam akan dihitung pada hari akhirat kelak segala amalan yang dilakukan di dunia. Lebih-lebih lagi tentang sembahyang fardu. Amalan sunat yang dilakukan oleh seorang dapat menampung kekurangan amalan wajib mereka. Jadi fardunya asas, sunatnya boleh tampung apa-apa yang kecacatan yang berlaku kepada sembahyang fardu. Jadi kerana itulah bila kita rasa sembahyang fardu kita ni banyak calar, banyak cari, banyak yang koyak, maka sembahyang sunat tu kena banyak. Mudah-mudahan ditampal balik, tampung benda-benda tu. Firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta. Al-Baqarah 238. Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang al-wusta, iaitulah sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Jadi ayat Quran ini disebut dah salatul wusta. Rasanya kita sudah bahas dalam bab-bab kita dulu tentang kelebihan sembahyang wusta dalam perbincangan kita lepas. Jadi sembahyang wusta ni sembahyang asar. Asar ni sembahyang maghrib dengan isya. Jadi semua sembahyang itu kena jaga semualah. Firman Allah Ta'ala lagi, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. At-Taubah ayat 5. Sekiranya mereka bertaubat daripada kekufurannya dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan ganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ini ada lagi ayat yang lebih tepat daripada ini, iaitulah fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakat fa ikhwanukum fid din. Jadi ayat ni lebih tepat lagi dari segi susunannya, iaitulah surah At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salah, kalau mereka taubat, berhenti daripada kafir, mendirikan sembahyang, wa atawuz zakat, tunai zakat, fa ikhwanukum fid din, maka merekalah saudara-saudara kamu dalam agama. Jadi kita nak kenal saudara dalam agama ni siapa? Orang yang mendirikan salat. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyun, qala birrul walidaini, qultu thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ditanya Nabi, apakah amalan yang paling afdal, paling utama sekali ya Rasulullah? Amalan apa yang paling buat, yang paling kuat, yang paling baik? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitulah sembahyang fardu apabila masuk sahaja waktunya. Jadi bila masuk waktu, jangan tangguh-tangguh lagi sembahyang di awal waktu itu baik. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Mana lagi amalan yang afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab pula, berbakti kepada dua orang tua, buat baik pada mak ayah. Mak nak apa, ayah nak apa, tolong mereka. Seterusnya aku bertanya lagi, selesai dua perkara itu, apa lagi ya Rasulullah? Yang baiknya apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu berjihad untuk menegakkan agama Islam daripada dihina dan dikuasai oleh orang kafir. Jadi mungkin kena berjihad. Jadi Nabi kita jawab soalan ni, dia mengikut kepada penyoal, ikut pada soalan. Ada mari tanya ayul amali afdal, imanu billah, Nabi kata iman. Jadi soalan-soalan ni kalau dikumpul, soalan-soalan yang ditanya kepada Nabi, ayul amali afdal, telah dikumpul oleh ulama cantik. Di antaranya Al-Imam Baihaqi, dia tulis Syu'abul Iman. Dalam kitab dia Syu'abul Iman ni, cawangan iman tu ada 70, dia bawa, dia masuk semua 1, 2, 3 kaitan. Kitab-kitab ulama ni memang hebat tuan-tuan. Kita tak sempat nak baca. Nak baca hak ni pun lambat nak habis dah kan. Tapi tak apalah, daripada tak dengar langsung, baik kita dengar sikit-sikit. Pengajaran hadis kata apa? Yang pertama, waktu sembahyang paling afdal yang besar pahalanya ialah di awal waktunya. Jadi ulama mengatakan, kecuali sembahyang Isya. Sembahyang Isya Nabi kata afdal ditangguhkan sembahyang, lewat. Tapi takut masyakkah orang nak nunggu lama, maka dicepatkan juga. Tapi walau macam mana, masa tu beri peluang sedikit.
Yang kedua, selain daripada kewajipan sembahyang fardu, banyak lagi kewajipan-kewajipan lain yang sangat dituntut oleh syarak, seperti wajib berbuat baik pada dua orang tua, buat baik pada mak ayah. Hari ni kita tengok masalah mak ayah ni ada masalah banyak. Dalam apa ni, wawancara, dalam sak khabar, dalam TV, dia pergi tanya orang tua, pasal apa mari duduk di rumah orang tua ni? Tak tahu, dia kata anak dia mari campak sini. Anak tak nak pergi mak hari ni, tak nak pergi mak. Ni di kawasan kita ni ada anak pergi tinggal ayah dia, mak dia ada hospital. Dia pergi daftar hospital, dia kata mak dia duduk di Sengaria pondok. Hospital mari sini, orang sini tak kenal. Mana nak terima, mana ada anak dia, orang sakit tak tahu nak hantar ke mana. Macam-macam dia boleh tinggal. Jadi tuan-tuan jangan pelik hari ni, kalau ada orang campak anak, ada juga orang campak mak. Kita baca sak khabar hari ni, orang duk buang anak ya. Tahu anak sana sini letak di sebah, letak di kaki lima, letak di masjid. Ada juga orang tahu mak. Ni zaman kita hari ni zaman yang penuh dengan keajaiban. Ajaib tak ajaib. Mak dia diketahui juga. Tak di rumah orang tua, letak sana sini. Kalau letak di pondok tu baiklah. Sebab orang tua tu beribadat sini. Walaupun setengah-setengah tu macam nak pergi nak buang mak ya. Mak duduk rumah buat serabut dia tu, balas dengan bini dia ya. Baik letak pondok mak, kecek mak suruh duduk pondok. Mak dia ingat anak dia saya suruh dia nak pergi atas pondok. Pergi atas pondok tak mari jenguk sekali kali habuk dia tu. Pasal budak sungguh dia tu. Hei, dunia nak kiamat ni tuan-tuan lagu tu lah. Jadi Nabi kata amalan yang paling afdal khidmat pada mak ayah, khidmat pada orang tua kita. Mak kita nak apa tanya, kalau duduk jauh tu telefon, duduk apa ni, khidmatlah, tolonglah, bantu dia. Allahu Akbar. Baru dalam bulan Ramadan kita jumpa dengan satu orang, dia adik-beradik ramai, 10 orang dia kata adik-beradik, tapi ayah dia sakit, duduk di rumah abang ni. Bila dia telefon ke adik-beradik dia, marilah jenguk ayah sekali-sekala. Ada engkau dah ada, engkau jaga je lah pak. Seolah-olah bukan ayah dia kata. Sampai kawan ni cakap dengan kita tu, sayulah nampak mata tu lain. Cerita, macam mana saya nak buat dengan adik-beradik saya ni ustaz? Kata Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada mereka. Nak kata apa? Telefon, abang telefon, mari tengoklah ayah kita nampak lain macamnya. Engkau lah bawa hospital. Seolah-olah bukan ayah dia. Tidak kata aku nak pergi tengok juga lah, mari. Tak ada. Jadi kata itulah, bila ada seorang tu pikul ayah mak dia, tengah tawah dia pikul mak dia. Jumpa orang sahabat, dia tanya, aku dah bayar ke jasa mak aku ni, ngasuh aku dulu, aku bayar ke? Cukup dah, terlepas dah. Dia galah mak dia pergi haji. Jadi dia tanya, orang jawab ni sahabat ni, dah, dia kata tak terbayar. Sebab sangat berbeza di antara kamu dukung mak kamu dengan harapan supaya orang tua ni mati cepat. Tak gitu kan? Bila lah nak mati orang tua, dukung juga, tapi duk fikir lah gitu. Makmu waktu dia dukung kamu dulu, dia duk harap kamu hidup, duk harap kamu besar cepat, hidup panjang umur. Tapi itu beza. Anak bila dukung mak, duk mikir bila nak mati orang tua. Mak bila dukung anak, duk mikir bila nak besar anak aku ni. Suka dia. Berbeza. Pengajaran yang ketiga, orang yang mati ketika berjihad adalah mati syahid, yang akan mendapat syurga di akhirat kelak. Mana syahid ma'rakah, orang yang berperang fisabilillah. Hadis yang kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaih. Maksudnya Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 perkara. Islam dibina atas 5 asas. Yang pertama iaitulah mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita kena kaya terjemahnya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul dan pesuruh Allah. Nabi, rasul. Yang kedua, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Mekah Al-Mukarramah bagi orang yang mampu berkuasa, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi hadis tu ada setengahnya zakat dulu, ada setengahnya puasa dulu. Jadi yang pentingnya 5 itu memang 5 rukun. Bukhari, Muslim.
Pengajaran hadis dia kata apa? Agama Islam ditegakkan di atas 5 rukun yang paling penting, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, yang keempat memberi zakat fitrah, zakat harta, zakat tanaman-tanaman dan lain-lain. Alhamdulillah, fiqh zakat ini kita telah bahas secara agak panjang juga baru ni kan, dalam kuliah kita di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan boleh ingat balik, boleh cek balik dalam rakaman itu apa benda yang kita kena buat. Jadi zakat ni fardu, wajib, jangan duk main-main. Bagi tahun 2010 ni nisab zakatnya sebanyak 10.200. Jadi tanda. Contohnya hari ni tuan-tuan tengok dalam duit simpanan semua sekali ada 10.200, kita kena tanda situ. Maka tengok bulan depan berapa, naik lagi. Bulan mana tak kurang daripada 10.200. Bila sampai tahun depan cukup haul dia tu, cukup pusingan setahun, maka kena keluar zakat. Tapi kalau bulan ni ada 20.000, bulan depan ada 18, bulan depan lagi turun 15, akhir sekali turun 11.000 dalam setahun itu, tapi tak kurang daripada 10.200. Maka zakat kita kena ambil yang paling rendah tu, 11.000. Itu cara nak kira dia. Dia kena kira semula tu. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah sekali seumur hidup. Bagi orang yang mampu, wajib dia kena tunai. Pengajaran yang kedua, kesempurnaan iman seseorang Islam dapat diukur dengan kesempurnaan mereka menunaikan semua kewajipan-kewajipan yang fardu, dan ditambah lagi pula dengan yang sunat-sunat. Jadi kalau orang ni jaga fardunya betul, sunatnya banyak, puasa kita dah puasa, sunatnya puasa tak? Sunat puasa 6 sama juga. Semaya ada fardu, semaya sunat ada. Jadi yang sunat boleh menampung. Jadi bila kita semaya puasa fardu, kita puasa pula sunat, maka itu di antara amalan yang berterusan, bukan kata berhenti setakat tu tak. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, wa anhu, yani ani bin Umar, qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Ibnu Umar, katalannya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi golongan manusia sehinggalah mereka itu suka mengakui bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya kita kena lawan dengan manusia ni sehingga dia mengaku la ilaha illallah. Tapi kalau tak mengaku, tak apa, kita tak paksa, mesti kena kata. Kalau tak kata, aku bunuh. Kalau dia tak mau mengaku juga, dia kena tunduk pada pemerintahan Islam, tunduk pada undang-undang Islam. Itu dia panggil tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Kalau dia tak nak, biar, tapi dia kena ikut peraturan kita. Jadi sehingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, menunaikan sembahyang fardu dan mengeluarkan zakat. Jika mereka telah mengerjakan perkara-perkara tersebut, maka terpeliharalah mereka itu daripada kemurkaanku mengenai diri mereka. Jadi siapa dia kata ni, maka terpelihara darahnya, tak boleh kita bunuh dia. Dan harta-harta benda mereka terpelihara, tak boleh dirampas, melainkan dengan hak mereka itu Islam sejati. Sedangkan hisab mereka di akhirat nanti adalah tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tak boleh nak ambil dah, harta mereka tak boleh ambil, kecuali hak Islam. Apa dia? Zakat. Baru kita ambil. Dia bunuh orang, maka Islam kata mesti balas bunuh, maka dibalas bunuh. Itu je lah yang boleh buat. Pengajaran hadis, Islam mengharamkan menceroboh hak orang lain dan harta-harta orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh kita ceroboh harta dia, hak dia tak boleh ambil. Lebih-lebih lagi apabila mereka menunaikan rukun-rukun Islam yang 5 perkara dengan sempurna. Yang kedua, setiap ibadat yang dilakukan oleh umat Islam diwajibkan berniat. Jadi kita kena niat dalam hati kita. Sedangkan niat itu adalah pekerjaan hati
Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha mengetahui perkara tersebut. Jadi niat dalam hati. Kalau kita kata dengan mulut kita 10 kali pun lagi tak masuk dalam hati, tidak dikira orang itu berniat. Yang keempat, hadis yang keempat dalam bab kita ni, wa an Muazin radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin apa? Bin Jabal, tak nama dia, aja dia nama Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu katanya, aku telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Bila berlaku ni? Tanda situ iaitulah pada fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Pada bulan Rabiul Awal 10 Hijrah. Mana akhir dah tu? Nabi kita wafat bila? Rabiul Awal tahun 11. Mana Nabi kita hantar Muaz ni akhir hayat dia. Baginda pun bersabda, Nabi kita ajar kepada Muaz, hei Muaz, sesungguhnya engkau akan menemui suatu kaum daripada golongan ahlul kitab. Tengok ni, kita kena belajar. Bila kita nak hantar orang pergi satu-satu tempat, kita kena belajar budaya setempat tu. Budaya orang lain, orang ni budaya dia macam ni, orang ni budaya macam ni. Ada setengah orang tu duduk atas kerusi makan, ada setengah orang duduk bersela, ada setengah masyarakat makan nasi dulu, lepas tu baru minum teh, ada setengah minum teh dulu baru makan. Jadi Nabi kita beri gambaran kepada Muaz, mu nak pergi ni ke Yaman, di sana ramai ahlul kitab, orang Yahudi dengan Nasara ramai di sana. Jadi macam mana nak buat? Maka hendaklah kamu menyeru kepada mereka, kamu dakwah mereka agar mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini dakwah pertama kamu kepada mereka, mu kena dakwah mereka, ajak dia masuk Islam. Itu yang besar sekali. Apa ni? Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah utusan Allah. Mu kena dakwah pada beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka bersetuju untuk berbuat demikian, dia terima dah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hendaklah kamu memberitahu bahawa mereka bahawa sembahyang fardu 5 kali sehari semalam wajib ke atas mereka. Ini yang panggil selangkah demi selangkah, step by step. Jangan pergi angkat borong selalu. Sama juga kita bila kita pergi masuk hutan, jumpa dengan orang yang tidak Islam, orang asli ke orang apa ke, yang pertama sekali ajak dia masuk Islam, la ilaha illallah dulu. Ini silap tak nikah kadang-kadang kita ni. Bila kita pergi, awak masuk Islam, syarat masuk Islam apa dia? Potong. Awak potong dulu, lari balik kawan tu takut. Suruh dia mengucap dulu, dia masuk Islam dulu, jangan duk kira benda-benda kecil tu. Nabi kata fa in ata'u, kalau dia mereka setuju, suruh dia sembahyang. Jadi sembahyang fardu 5 kali sehari semalam wajib ke atas mereka. Setelah mereka taat dengan perintah itu, dia sembahyang, taat dah. Apa jadi? Makalah kamu memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah zakat. Diwajibkan ke atas golongan mereka yang berada dan kaya raya. Kemudian zakat-zakat tersebut dibahagikan kepada golongan yang susah dan fakir miskin. Zakat ni ambil orang kaya, beri ke orang miskin. Jadi tak boleh kita beri pada orang kaya. Jikalau mereka telah dapat menunaikan perkara ini dengan taat, mereka tunai zakat, maka jangan sekali-kali engkau menginayai mereka. Hendaklah kamu takut kepada doa-doa orang-orang yang zalim. Jangan ambil harta-harta dia yang cantik-cantik, jangan. Awak kena keluar zakat. Aku nak ni lembu hak gemuk ni, unta yang besar ni nak zakat. Tak, ikut dia nak bagi mana, yang penting cukup syarat. Jangan duduk nak kena bagi dekah molek-molek, tak boleh.
Jadi kena kepada orang. Nabi kata jangan membuat zalim pada orang. Karena Mu'adz ni jadi ketua. Hendaklah kamu takut kepada doa-doa orang-orang yang dizalimi, kerana sungguhnya di antara doa-doa yang tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala ialah doa orang yang dizalimi. Allah akan memperkenankan doa itu. Doa orang zalim ni mustajab. Jadi kita jangan zalim kepada orang. Kalau kita buat zalim kepada orang, insya-Allah tak lama tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Tengok apa yang berlaku. Hari ni depan mata kita kadang-kadang kita nampak orang yang menzalimi orang lain pada masa beberapa tahun lepas pada tu, orang yang dizalimi naik. Dia boleh buat orang yang zalim dia. Tangan saya sama. Dulu aku kena zalim, hari ni mu cabut. Tengok. Allah Taala kuasa, maha kuasa. Orang zalim ni air mata dia tak tumpah, tak jatuh sia-sia atas muka bumi. Doa yang diangkat tak sia-sia naik ke langit. Akan ada satu masa waktunya mereka akan terima ganjarannya. Pengajaran hadis orang Islam sangat melarang kita menzalimi sama makhluk, lebih-lebih lagi ke atas orang Islam yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang buat baik, para pendakwah, petunjuk lebay kita, ustaz-ustaz kita, inilah di antara orang yang dizalimi. Hari ini kita tengok banyak pendakwah-pendakwah ni masuk dalam penjara. Orang yang hebat-hebat duduk di luar kerana zalim. Yang kedua, doa orang yang dizalimi akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana golongan ini termasuk di dalam orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang zalim, dia sabar, Allah Taala akan beri pertolongan kepada mereka. Hadis yang kelima, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Nabi kata apa? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu ta'ala katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beza di antara orang yang beriman dengan orang musyrik, orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang betul-betul tidak beriman adalah orang yang sengaja meninggalkan sembahyang fardu tanpa ada keuzuran syar'i. Nak tengok orang ni kafir ke tak kafir, tengok orang tak sembahyang tanpa sebab. Kafir. Hadis ni zahirnya jelas mengatakan orang yang tak sembahyang adalah orang kafir. Mudah skema dia mudah. Tengok orang tak sembahyang sungguhlah. Jangan pula kita tengok dia tak sembahyang tapi dia sembahyang secara sembunyi, tak boleh. Apa satulah sembahyang ni kena sembahyang Jumaat orang Islam. Sembahyang Jumaat di masjid, biar orang tengok dia ni sembahyang. Orang tak boleh tuduh dia. Kalau dia sembahyang sembunyi, orang tak tahu dia sembahyang ke tak sembahyang. Itu jadi masalah lain. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang meninggalkan sembahyang adalah orang yang kafir. Pengajaran hadis, orang yang sengaja meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu tanpa ada keuzuran itu adalah sama dengan orang yang mensyirikkan Allah dan tidak beriman langsung. Ini orang kafir, supaya orang kafir. Cuma perbahasannya kita tengok dia lepas ni nanti insya-Allah. Yang kedua, sembahyang fardu yang 5 waktu itu merupakan tiang agama yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam apabila cukup syarat-syaratnya. Ini wajib. Itu hadis yang pertama, tanda betul-betul. Hadis Jabir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim ini mengatakan bahawa perbezaan di antara orang kafir dengan orang Islam semaya. Siapa dia tak semaya, faqad kafar. Hadis yang kedua ini, wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ini lagi jelas. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadisun hasanun sahih. Nah. Maksud hadis daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perjanjian ataupun ikatan di antara kita orang-orang Islam dengan mereka, yaitulah orang-orang munafik, itu ialah sembahyang. Maka barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sesungguhnya lah kafirlah ia. Dua hadis yang mengatakan siapa tak sembahyang, orang itu kafir, bukan Islam. Pengajaran hadis, orang yang sengaja mengingkari
wajibnya sembahyang fardu, hukumnya adalah kafir. Jadi di sini kalau dia engkar, hak ni ijma' ulama mengatakan kafir. Mana sepakat ulama atas dunia ni, siapa dia engkar, dia kata maya buat apa, tak wajib lah, buat menyusah, habis masa, mengganggu orang nak kerja, ganggu tidur, orang ni tak payah dah. Kalau dia mati, tak boleh kita ke bumi dia dikubur kat Islam. Kalau dia mati, bakar je. Macam cerita bakar mayat sekarang ni, bakar je, besar. Buat apa? Orang memang kafir. Sebaliknya mereka yang meninggalkan sembahyang fardu kerana malas dan sebagainya, hukumnya adalah fasik, maka hendaklah ia bertaubat dengan seberapa segera. Jadi dalam kitab kita ini memilih pandangan ulama, ia mengatakan orang yang tak sembahyang tapi dia tidak engkar. Orang tak sembahyang, dia tak engkar. Macam kebanyakan masyarakat, sebahagian daripada masyarakat yang ada ini yang tak sembahyang ini, dia tak engkar, dia tak kata sembahyang tak wajib, tapi dia tak sembahyang. Maka ulama mengatakan orang ini tak kafir, tidak lagi kafir, keluar daripada agama Islam, tetapi dia dikira orang yang fasik. Mana fasik ini rendah sikit pada kafir, dekat-dekat yang kafir juga, bawah sikit. Jadi pandangan yang kedua inilah ia mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang dia kena qada. Siapa dia tinggal sembahyang, wajib dia kena qada, sebab dia tak kafir lagi, cuma dia tinggal sembahyang. Tapi pandangan yang pertama tadi, ia mengatakan orang tak sembahyang walaupun dia tak engkar kafir, maka bagi dia tak payah qada sembahyang. Qada buat apa, mu kafir. Bila taubat, mengucap balik masuk Islam, mula balik dalam hidup baru. Itu dia panggil perbezaan. Mungkin kita selalu dengar setengah orang ni banyak soalan-soalan yang timbul. Kalau setengah masyarakat kita ni bila kita kemuka pandangan ulama, dia kata buat apa gak duk kemuka pandangan ulama ni, cakap mengajar satu mazhab cukup. Hari ni tuan-tuan muslimin semua kita kena ingat, zaman dunia terbuka hari ni. Dia panggil zaman global. Orang baca situ, baca khabar, baca majalah, baca internet. Jadi kalau kita tak beri kepahaman secara baik, secara penjelasan, keliru masyarakat. Hak mana sah betul ni? Nak pakai yang mana? Jadi kita tengok dalam hadis ini jelas kepada kita. Orang yang engkar sembahyang ni dengan sengaja, engkar kewajipan sembahyang, maka jelas dia kafir, ijma' dah. Tapi orang tak engkar, ada ulama mengatakan kafir, orang ni dikira kafir juga. Pasal hadis Nabi dua yang kita baca tadi, man tarakas salah faqad kafara. Siapa dia tinggal sembahyang kafir. Jadi sebagian ulama mentakwilkan hadis ini, siapa yang meninggalkan sembahyang mengingkarinya, maka jadi kafir, tak engkar jadi fasik. Jadi dua-dua itu berat. Tapi tuan-tuan kena ingat, dalam mazhab Syafi'i yang mazhab yang mengatakan tidak kafir, tapi orang itu wajib bertaubat, wajib taubat. Dalam mazhab kita Syafi'i, kerajaan kena tangkap orang tak sembahyang, masuk penjara, suruh dia taubat. Mu nak sembahyang ke tak? Sembahyang, selesai masalah. Taubat, mungkin kita denda dia sikit, keluar. Kalau dia tak nak sembahyang, kita tak kata kafir, kita kata dia fasik. Tapi kalau dia tak nak sembahyang juga, duduk dalam penjara, kerajaan jatuh hukum suruh sembahyang tak sembahyang, maka orang ini kena bunuh. Jadi dua-dua hukum, ia mengatakan dia kafir, kena bunuh juga. Ia mengatakan orang ini fasik pun kena bunuh orang tak sembahyang. Cuma beza dua ya. Hak saat ni bunuh murtad, hak yang kedua bunuh had. Bunuh cara yang dua-duanya mati belaka, bunuh belaka. Tapi pembunuhan itu berbeza. Yang pertama tadi yang kata kafir, orang ini dibunuh kerana murtad sebab dia tak sembahyang. Yang kedua, dia tak bukan murtad, dibunuh kerana dia ingkar, tak sikut juga, tak taubat juga, maka dibunuh. Cuma yang kedua ni kena tanah, dikubur orang Islam. Yang pertama tadi bawa kanyut sungai. Itu je lah perbezaan dia. Jadi tuan-tuan yang pentingnya besar lah. Sama ada pandangan yang mengatakan kafir ke tak kafir ke, tapi dua-dua hukum ni wajib. Orang ni kena taubat, wajib kena taubat. Pasal itulah kita sangat menekanlah kepada muslimin dan muslimat supaya mengambil berat dalam masalah salat ni. Kita sendiri kena sembahyang, anak-anak pastikan anak-anak. Jangan kita seorang yang sembahyang. Kalau kita keluar pergi sembahyang subuh berjamaah, anak masih tidur lagi, wajib kena balik segera lepas sembahyang subuh. Pastikan anak kita bangun sembahyang. Ini dah kita yang tunggu di masjid sampai cerah. Orang rumah, serah Tuhan macam mana? Kita lah kena usaha. Tadi kita dah belajar dalam babul qadar. Bab qadar di antara bab yang ramai orang tergelincir di sini kerana silap faham tentang masalah penggunaan qadar dalam kehidupan. Jadi insya-Allah kita akan sambung bincang kita dalam siri yang seterusnya. Hadis yang ketujuh dalam bab kita ini, wa an Syaqiq bin Abdullah at-Tabi'i al-muttafaq ala jalalatihi rahimahullahu taala qala
kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Rawahu Tirmizi fi kitabil iman bi sanadin sahih. Jadi maksudnya hadis ini daripada Syaqiq bin Abdullah. Syaqiq Abdullah ni seorang at-tabi'i. Tabi'i ini maksudnya orang yang tak sempat jumpa dengan Nabi tapi dia jumpa dengan sahabat Nabi. Itu mana tabi'in. Kalau sebut tabi'in, mana generasi kedua. Generasi yang pertama, orang sahabat, orang yang hidup sekali dengan Nabi, beriman dengan Rasulullah, itu dia panggil sahabi. Ini paling hebat sekali. Yang kedua, orang yang tak sempat hidup dengan Nabi, tapi dia sempat hidup dengan sahabat Nabi. Dia tak ada kan? Dia beranak, dia besar, ataupun dia mari ke Madinah, Nabi dah wafat. Tapi dia jumpa Abu Bakar, jumpa Sayyidina Umar, jumpa Uthman, jumpa siapa-siapa lagi, Abu Hurairah. Dia bersahabat dengan ni, belajar dengan ni, maka dia jadi ulama tabi'in. Itu kalau kita dengar seorang tabi'in, maksudnya generasi kedua lepas zaman Nabi. Generasi pertama sahabat, generasi yang kedua tabi'in. Imam Nawawi kata at-tabi'i yang telah dipersetujui oleh alim ulama tentang kebaikannya rahimahullah ta'ala. Syaqiq bin Abdullah ni seorang ulama tabi'in yang hebat, yang orang semua, orang penulis-penulis biografi mengatakan bahawa ia ni seorang yang baik, orang yang hebat. Jadi kau siapa Nawawi kemukakan nama orang ni dengan latar belakang. Kan kita ni bila nak sebut orang ceramah, panggil dulu ustaz ni, latar belakangnya, belajarnya begini, pendidikannya, nak suruh orang tu bila dengar boleh percaya apa yang dia cakap. Hari ini Syaqiq bin Abdullah telah mendapat kepujian dalam kitab ni, dan lain-lain kitab mengatakan apa? Kata Syaqiq, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tidak pernah memberi pendapat akan sesuatu daripada begitu banyak amalan yang jika tidak dibuat nascaya hukumnya kafir, melainkan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi tak ada lagi hak lain. Tapi bila bercakap bab semaya, siapa tak semaya? Kafir. Yang lain dia tak sebut. Itu dia kata hebatnya kedudukan sembahyang di sisi Islam. Pengajaran hadis, sembahyang fardu 5 waktu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara terus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini jelaslah kepada kita. Yang kedua, diwajibkan kepada setiap umat Islam mengerjakan sembahyang fardu walau apapun keadaan mereka. Selagi orang ni masih hidup, sakit ke, demam ke, duduk hospital ke, dalam ICU ke, otak dia hidup, mata dia bergerak, hati dia masih lagi, otak dia masih nyawa dia masih ada, maka orang ni wajib kena sembahyang. Ni kita dak bila kita pergi ziarah hospital, sembahyang dak. Pasal apa sembahyang? Ni waya penuh ni. Mudah-mudah ya duduk hospital dapat lesen besar tak sembahyang lalu. Pergilah ziarah siapa saja pun di hospital, jarang nak jumpa orang sembahyang. Dia tak jumpa pun, setengah orang tua ni tanya dia, sembahyang wajib? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa tanya sembahyang. Hok mari tanyanya, sakit berapa, nak makan apa, lalu makan ke tak, sakit bila, tu je soalan dia. Sembahyang tak tanya. Terlupa kita soalan asasi. Dia kata tak ada orang tanya ustaz. Ustaz seorang mari tanya, lekeh ustaz ni. Luar daripada kawasan, mana mari tanya benda orang tak tanya. Jadi kita lekehnya. Itu masalah. Tanya bab puasa. Puasa ni. Sakit ni puasa. Tak puasa. Qada. Dia kata nak qada apa setengah orang tua ni, ya Allah subhanallah. Ini kadang-kadang menitiskan air mata kita. Bila tanya wajib tak sakit bulan Ramadan ni qada dah. Dia kata nak qada macam mana kak, dia kata. Tak ada siapa nak bangun sahur, nak tolong orang tua ni tolong sahur, beri makanan sahur pada dia. Tak ada siapa cara. Anak ada, cucu ada. La ilaha illallah. Bangun tengok bola boleh, masa nak sahur tu tak ada siapa cara. Inilah dia dunia, memang dunia akhir ni satu masalah. Jadi apa dia kata ni? Wajib pada umat Islam mengerjakan sembahyang fardu walaupun dalam keadaan walau apapun keadaan mereka, sama ada ketika sehat, sakit, bermukim atau bermusafir dan lain-lainnya, kena belaka, adalah berdosa besar bagi siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang tanpa ada sebab-sebab yang dimaafkan oleh syarak. Mana ada? Orang perempuan haid je boleh maaf. Orang pitam, orang koma, orang yang tak sedar diri, itu yang maaf. Yang lain tak ada. Pasal itulah dia ada qasar, ada jamak, ada, Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada kita. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabb azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-faridati thumma takunu sa'iru amalihi ala hadha rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihitung ke atas seorang Islam itu ialah sembahyang fardu. Dalam bab ibadat amalan yang mula-mula sekali dikira sembahyang. Dalam bab hubungan dengan manusia, amalan yang paling pertama sekali dikira darah. Siapa dia bunuh orang, maka inilah yang pertama sekali dikira. Tapi dalam bab ibadat mayat. Sekiranya sembahyang yang sempurna, nescaya berbahagia dan beruntunglah dia. Alhamdulillah kalau sembahyang molek. Sebaliknya jika ia tidak menunaikan sembahyangnya dengan baik dan khusyuk, akan menyesal dan rugilah ia. Allahu akbar. Jika seorang itu dapati ada kekurangan daripada sesuatu amalan wajibnya, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat, periksalah oleh kamu semua, adakah hambaku itu mempunyai amalan sembahyang sunat yang lain? Tengok, bila dicek sembahyang fardu kita ni ada kekurangan, Allah Ta'ala perintah malaikat mungkin tengok file sembahyang sunat dia ada tak. Jadi kalau sekiranya ada amalan sembahyang sunat yang lain, itulah yang dapat menampung kekurangan amalan wajibnya. Jadi ambil ni pergi tampal, pergi tempek, pergi baiki sembahyang fardu yang rusak. Kemudian cara menghitung amalan-amalan lain juga sama dengan kaedah menghitung amalan sembahyang itu. Jadi mana puasa pun sama juga, mana-mana zakat pun, haji ni kita nak banyakkan sembahyang amalan sunat, kerana ini boleh membantu kita menampung kekurangan-kekurangan yang ada dalam sembahyang, dalam amalan fardu yang kita lakukan itu. Pengajaran hadis yang pertama, amalan-amalan sunat dapat menutup kekurangan amalan-amalan wajib, sama ada amalan tersebut fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi kita kena buat. Yang kedua, orang yang sengaja sentiasa menjaga amalan sembahyangnya dengan sempurna dan khusyuk akan beroleh keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang ni boleh dunia, boleh akhirat. Kerana amalan yang mula-mula dihitung ke atas seorang Islam di akhirat ialah sembahyang, sebagaimana kita sebut tadi, itu dalam bab ibadat. Adapun dalam bab lain, dalam bab muamalah, dalam bab kerja-kerja, maka yang paling utama sekali dihitung iaitulah tentang darah. Maknanya kalau orang bunuh orang, darah yang kena. Jadi bagi orang yang tak sembahyang tadi, ada dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, innahu yuhsyaru ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tak sembahyang, bila bangkit pada hari kiamat nanti, mereka ini akan dikumpul bersama dengan Fir'aun. Jadi kalau kita nak cari fakta, siapakah ketua orang yang tak sembahyang, orang yang tak salat pada hari kiamat nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru ma'a fir'aun, orang ini dikumpul sekali dengan Fir'aun. Wa Haman ni menteri kanan Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, seorang manusia yang terlalu jahat. Ubay bin Khalaf ni, inilah seorang manusia yang Nabi sendiri cocoh tekak dia dalam peperangan dengan pedang. Maknanya terlalu jahatnya dia. Nak dengar cerita Ubay bin Khalaf ni sikit? Dia kerja dia pagi-pagi duk gosok kuda dia, minyak kuda dia, hebat di Mekah. Bila Nabi kita lalu, Muhammad, ana saufa aqtuluka, mu tengok kuda aku ni bersinar ni, aku nak bunuh kamu. Jahat punya Ubay ni, Ubay bin Khalaf ni. Dia kata, mu Muhammad jaga, aku akan bunuh kamu dengan kuda aku ni. Nabi paling tengok mata dia ni, action awal ni. Nabi kata, bal ana aqtuluka, mu jangan cakap besar, aku akan bunuhmu. Jadi bila orang terlalu action sangat, melampau sangat kafir dia, Nabi cabar dia, aku akan bunuhmu. Dalam peperangan Uhud, dia tengok Nabi kita berdarah muka, seolah-olah macam Nabi kita kalah, tewas. Dia lari dengan kuda dia, nak tekan, nak pergi bunuh Nabi. Sahabat nak sekat, Nabi kata, khallu sabilah, buka jalan, biar dia mari. Hari ni sampai masa aku nak bunuh dia. Jadi bila Ubay bin Khalaf dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata, aku tak tahu Nabi ambil pedang siapa.
Pedai ada tangan dia ke, dia ambil orang lain ke, tiba-tiba Nabi kita cocok ditekak Ubay. Kena sikit ya, goreh ditekak. Ubay bila cala ditekak ni, lari balik kepada khemah orang kafir, dia kata kutil tu. Aku telah dibunuh. Saya dia tengok, mana bunuh? Cala kat tekak bunuh dah apa? Dia kata dak, aku mati dah hari ni. Percaya pula dia ni. Mati apa kena sikit? Orang lain putus tangan, putus tu, tak mati lagi, mati. Dia kata aku mati dah. Sebab aku Muhammad cakap di Mekah dulu, bal ana aqtuluk, aku nak bunuh. Dan dia balik dalam perjalanan balik ke Mekah, mati Ubay bin Khalaf. Yang kita nak ceritanya, Nabi katakan orang yang tak sembahyang ni, ketua besar dianya Firaun, tanda molek ni. Firaun, Haman, siapa dia Haman tu? Menteri dia. Qarun siapa dia? Orang yang koprak yang paling kaya dalam zaman Nabi Musa, dalam zaman Firaun. Ubay bin Khalaf, pak orang. Firaun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni kalau orang tanya siapa dia, agak ketua orang tak sembahyang pada kamar ni, inilah seorang manusia yang Nabi kita cocok dengan pedai dia sendiri. Jadi kalau orang kata Nabi kita ganah dia bunuh orang, tak ada. Fakta tidak ada menyatakan bahawa Nabi kita hanyalah bunuh Ubay bin Khalaf seorang pun dengan pedai dia luka ditekak, tapi dia mati juga pada itu. Itulah di antara pengajaran yang dapat kita buat, bahawa semaya ini satu benda yang besar. Babu fadli safil awwali wal amri bi itmamis sufufil awwal. Bab menyatakan kelebihan baris pertama, kelebihan saf yang pertama, dan suruhan supaya menyempurnakan saf yang pertama. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita ni dalam jalsah kita akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.